Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 3, bab 3, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang, melibatkan subtopik 3.1, simpanan dan pelaburan, dan satu standard pembelajaran, iaitu membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun. Seterusnya, menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah, pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa depan simpanan. Dan dalam video ini, cikgu akan fokuskan kepada faedah kompaun. Jom kita mula. Apakah yang dimaksudkan dengan faedah simpanan? Faedah simpanan ialah ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Dan kita ada dua jenis faedah, iaitu faedah yang pertama ialah faedah mudah dan yang kedua ialah faedah kompaun. Dalam video sebelum ni, cikgu dah terangkan secara terperinci contoh-contoh yang melibatkan faedah mudah. Dan kali ini kita akan bincangkan tentang faedah kompaun. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan faedah kompaun? Faedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Okey, agak berbeza dengan faedah mudah dan kita akan lihat apakah formula yang digunakan untuk mengira faedah kompaun. Okey, ini ialah formula untuk mengira faedah kompaun, iaitu MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa N T. MV merujuk kepada nilai matang, matured value, iaitu jumlah prinsipal asal dan juga faedah. P merujuk kepada prinsipal, iaitu wang simpanan. R merujuk kepada kadar faedah. N ialah bilangan kali faedah di kompaun dalam masa setahun. Dan T pula ialah masa dalam unit tahun. Okey, kita akan lihat contoh pertama dengan menggunakan rumus bagi faedah kompaun. Kita lihat soalan yang pertama. Encik Imran menyimpan RM8,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 4% setahun. Faedah itu dikompaun 2 kali setahun. Hitung jumlah simpanan yang diperoleh Encik Imran selepas 3 tahun. Okey, kalau lihat contoh ni, dalam soalan ni, untuk faedah kompaun akan ada ayat yang menyatakan faedah itu dikompaun berapa kali setahun. Okey, itu yang membezakan antara faedah kompaun dengan faedah mudah. Jadi bila kita baca dalam soalan tu ada perkataan dikompaun, bermaksud kita perlu menggunakan rumus faedah kompaun untuk mencari faedah yang diberi dalam soalan. Okey, kita ada prinsipalnya ialah 8,000, kadar faedahnya 4% setahun, dan faedah itu dikompaun 2 kali setahun. Jadi yang pertama sekali cikgu nasihatkan, keluarkan dahulu maklumat yang ada. Okey, kita tulis rumus. Okey, P prinsipalnya ialah 8,000. Kadar faedahnya ialah 4%. N bilangan kali faedah dikompaun dalam setahun. Kita lihat daripada soalan, dikompaun 2 kali setahun. Jadi di sini N sama dengan 2 dan T sama dengan 3, iaitu 3 tahun. Jadi kita hanya perlu gantikan dalam formula yang diberi berdasarkan nilai-nilai yang kita dah keluarkan. Okey, P ialah RM8,000, 1 tambah R. Okey, R ni kita perlu tukar daripada 4% dalam bentuk 0.04 untuk memudahkan pengiraan. Okey, R per N, N ialah 2, kurungan kuasa NT. Okey, 2 darab dengan 3. Jadi kita guna sahaja kalkulator, kita akan kira RM8,000 darab
1.02 kuasa 6. Dan kita akan dapat RM 9,009.30. Okey, jadi ini yang kita dapat ni adalah jumlah simpanan, iaitu matured value. Okey, selepas 3 tahun yang kita dapat ni ialah jumlah simpanan berserta dengan faedah yang kita dapat. Okey, ni contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita lihat. Puan Ili menyimpan RM12,000 di sebuah bank dengan kadar 6% setahun. Faedah itu dikompaun setiap 2 bulan. Hitung jumlah simpanan yang diperoleh Encik Imran selepas 2 tahun. Okey, kita tulis dahulu rumusnya. Jumlah simpanan MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Dan seterusnya kita keluarkan maklumat yang ada dalam rumus. Okey, prinsipal jumlah simpanan 12,000. Kadar faedahnya ialah 6%. N, bilangan kali faedah dikompaun dalam setahun. Okey, baca dalam ayat kena berhati-hati. Okey, kalau dalam ayat ni dia kata dikompaun setiap 2 bulan. Maksudnya dia tak bagi tahu berapa kali compound, tetapi dia kata dikompaun setiap 2 bulan. Dan setahun kita ada 12 bulan. Jadi kita nak tahu berapa kali dia dikompaun. 12 kita bahagi dengan 2 kerana dikompaun setiap 2 bulan. Jadi 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. Iaitu 6 kali dikompaun dalam masa setahun. Dan T yang diberi ialah 2. Okey, 2 tahun. Jadi di sini kita masukkan nilai dalam rumus. RM12,000 kurungan 1 tambah 0.06 per dengan 6 kuasa 6 darab 2. Okey, dan kita kira menggunakan kalkulator. 12,000 darab 1.01 kuasa 12. Dan kita akan dapat jawapannya RM 13,521.90. Ini ialah jumlah simpanan selepas tempoh matang 2 tahun. Okey, boleh faham? Okey, ini bukan jumlah faedah ya. Untuk formula ni dia akan beri untuk jumlah simpanan. Bermaksud jumlah duit yang asal tambah dengan faedah yang diberi. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Contoh 3. Puan Ayu menyimpan RM10,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 6% setahun. Berapakah jumlah simpanan beliau pada akhir tahun jika faedah dikompaunkan? Okey, yang pertama 4 bulan sekali. Yang kedua ialah 6 bulan sekali. Okey, jadi menggunakan prinsipal yang sama, kadar faedah yang sama, tetapi bilangan compound yang berbeza. Kita lihat apa akan jadi pada jumlah simpanan. Okey, yang pertama. Dalam masa setahun pada akhir tahun. Jadi dalam masa setahun saja. MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Dan di sini cikgu terus gantikan P dengan 10,000. Okey. R ialah 0.06 iaitu 6 bahagi 100. Okey, 6% per dengan N. N 4 bulan sekali bermaksud 12 bahagi 4. Okey, 12 bulan kita bahagi 4 bulan bermaksud 3 kali compound. Jadi per dengan 3 darab kuasa 3 darab 1. Okey, setahun sahaja ya. Sebab dia kata dalam soalan berapa jumlah simpanan beliau pada akhir tahun. Jadi kita akan menggunakan kalkulator. RM10,000 darab 1.02 kuasa 3. Kita akan dapat RM 10,612.08. Ini ialah apabila faedah dikompaunkan sebanyak 4 bulan sekali. 4 bulan sekali iaitu 3 kali setahun. Okey, kita lihat untuk B pula, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali bermaksud N sama dengan 2.
Okey, 6 bulan sekali bermaksud 12 bulan kita bahagi dengan 6. Jadi kita dapat N sama dengan 2. Bilangan kompaun ialah 2 kali setahun. Jadi kita masukkan dalam rumus RM 10,000 darab 1 tambah 0.02 per 2. Okey, N-nya dah jadi 2. Darab kuasa 2 darab 1 dan menggunakan kalkulator 10,000 darab 1.03 kuasa 2, kita akan dapat RM 10,609 ringgit. Okey, jadi di sini berdasarkan contoh yang diberi, didapati bahawa apabila kekerapan pengkompaunan bertambah, nilai simpanan masa depan juga bertambah. Okey, kita lihat di sini. 4 bulan sekali bermaksud 3 kali dikompaun. Nilai yang akhir yang kita dapat ialah 10,612. Apabila dikompaunkan sebanyak 2 kali sahaja, yang dapat ialah 10,609. Kurang sedikit nilainya jika dibandingkan dengan nilai yang 3 kali dikompaun. Okey, semakin kerap tempoh pengkompaunan, semakin tinggi nilai simpanan pada masa hadapan. Okey, kita lihat contoh yang terakhir. Encik Ali membuat simpanan RM 11,000 dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 6% setahun selama 3 tahun. Hitung beza bagi jumlah faedah yang diperoleh Encik Ali jika dia diberikan faedah kompaun dengan pengkompaunan 3 bulan sekali jika dibandingkan dengan faedah mudah. Okey, kalau awak baca soalan ni, dia ada 2 situasi. Yang pertama ditawarkan dengan kaedah faedah pengkompaunan 3 bulan sekali, dan yang kedua, pilihan kedua, diberi faedah mudah. Jadi di sini kita akan kira dahulu apabila jumlah simpanan 11,000, kadar faedah 6% selama 3 tahun, berapakah faedah mudah yang kita dapat? Ingat semula rumus faedah mudah, I sama dengan PRT. Jadi cikgu masukkan dalam nilai ini 11,000 darab 6% darab 3. Okey, 6% cikgu tukar pada 0.06. Okey, kita kira menggunakan kalkulator, kita dapat RM 1,980, iaitu sekiranya Encik Ali diberi faedah mudah. Bagaimana kita nak lihat sekiranya kalau diberi faedah kompaun? Okey, kita akan menggunakan rumus faedah kompaun. 11,000 darab 1 tambah 0.06 bahagi N. N ialah 4. Okey, sebab apa? Di sini ditulis pengkompaunan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali setahun ada 12 bulan. 12 bulan kita bahagi dengan 3, kita akan dapat 4. 4 kali kompaun. Okey, darab kuasa 4 darab 3. Okey, 3 tahun. Jadi kita kira RM 11,000 darab 1.015 kuasa 12, kita dapat RM 13,151.80. Okey, ini bukan lagi faedah. Ini ialah jumlah simpanan masa hadapan, iaitu matured value. Jadi untuk dapat faedah, kita perlu tolak 13,151.80, kita tolak dengan prinsipalnya 11,000 dan kita dapat faedah kompaun sama dengan RM 2,151.80. Jadi di sini kita dapati bahawa apabila jumlah wang yang sama, kadar faedah yang sama, tempoh masa yang sama, apabila ditawarkan dengan faedah mudah dan faedah kompaun, didapati bahawa faedah kompaun menghasilkan faedah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan faedah mudah. Okey, cikgu harap boleh faham dan boleh bezakan di antara faedah mudah dengan faedah kompaun. Okey, jadi beza antara dua faedah. Okey, soalan kita nak hitung beza kan. Jadi,
Beza antara dua faedah sama dengan yang lebih tingginya RM 2151.80, kita tolak dengan RM 1980, kita akan dapat RM 171.80. Okey. Seterusnya kita lihat kesimpulan daripada faedah kompaun yang kita dah belajar. Nilai masa hadapan simpanan atau jumlah pulangan adalah dipengaruhi dengan faktor berikut. Yang pertama, semakin tinggi tempoh simpanan, semakin tinggi jumlah pulangan. Yang kedua, semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi jumlah pulangan. Dan untuk faedah kompaun, semakin tinggi kekerapan pengkompaunan, iaitu bilangan N, semakin tinggi jumlah pulangan. Jadi cikgu harap boleh jelas dengan faedah mudah dan juga faedah kompaun. Okey, dan tak perlu risau, sebenarnya kita akan diberi rumus semasa menjawab soalan. Tetapi kena fahamlah apa maksud yang diberi dalam rumus-rumus tersebut. Okey, seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.